Kalau kau masih muda dan kau rasa financial kau tak okey, kau rasa kehidupan kau tak okey, kau rasa ekonomi kau tak okey, sebenarnya memang betul. Memang itu sepatutnya. Korang sebenarnya memang right track. Hari ini saya nak share dengan korang satu fasa perjalanan hidup. Mungkin ada yang tahu, kadang-kadang kalau kita tengok hari ni, ada orang dia tak tahu ke mana hala tuju hidup dia. So bila saya recall balik hidup saya, so untuk makluman semua, alhamdulillah saya ada banyak achievement dalam hidup, start daripada saya zaman kanak-kanak, remaja sehinggalah hari ini. So bila saya keluarkan satu persatu daripada perjalanan hidup saya, so saya nak share kat korang hari ini, terutamanya dia orang yang masih muda, umur 20-an, apa yang kau nak kena buat. Sebab korang nak faham guys, waktu usia remaja ni menentukan apa yang korang bakal jadi ketika umur 30, umur 40. So based on pengalaman saya, nombor satu, kita semua kena faham, terutamanya lelaki, sebagai remaja, kita memang ada tenaga tau, agresif, ada energi. So bila saya recall balik hidup saya, kenapa saya selamat daripada minum todi, selamat daripada perkara-perkara maksiat, selamat daripada benda-benda yang menjahanamkan hidup saya, sebab saya terlibat secara profesional dalam bidang bola sepak. So maksudnya apa? Jadi pemain bola sepak ni, saya punya rutin hidup selama berbelas tahun, antaranya pagi training 2 jam, petang training 2 jam. Pagi petang, every single day. So bila saya ada energi dan saya gunakan energi saya ke arah fizikal saya, jadi saya senang rasa penat. So malam saya tidur awal, so saya selamat. So itu yang pertama. Saya punya cadangan kepada korang yang masih muda, jangan abaikan aktiviti fizikal. Mesti ada. Korang pilihlah apa sukan yang korang nak. Fokus exercise secara konsisten. Lepas tu bila kau jadi exercise ni, automatik kau akan jaga pemakanan. Sebab pemakanan ni memainkan peranan. Dulu saya tak tahu, dulu tak ada exposure. Dan saya rasa ada banyak benda kalau saya betulkan ketika saya masih remaja, mungkin hari ni saya punya kepala otak lebih handal daripada sekarang. So kedua, so kita kena faham, kalau kita tengok dalam data kehidupan standard masyarakat, sebenarnya kalau kau masih muda dan kau rasa financial kau tak okey, kau rasa kehidupan kau tak okey, kau rasa ekonomi kau tak okey, sebenarnya memang betul. Memang itu sepatutnya. Korang sebenarnya memang right track. Cuma korang kena ada plan dan strategi. Sebab apa saya cakap macam tu? Kalau kita tengok data, ramai orang jadi stres sebab dia cuba nak berjaya di usia muda. Saya tak cakap salah. Kalau kita tengok kat luar sana, ada budak muda yang berjaya, make money, millionaire. Cuma minoriti daripada populasi manusia kat dunia ni yang berbilion ni, hanya 0.001% je yang berjaya make it ketika umur 20-an. Tapi yang standardnya apa? Umur 45 ke atas. Selalunya, tak saya korang tengok mak bapak korang ke atau orang dewasa, 45 ke atas baru stable banyak perkara. Dari segi dia punya pemikiran, dari segi emosi, dari segi kewangan, mungkin anak-anak dia dah start besar dan sebagainya. So korang kena faham ni, phase hidup ni, umur 20-an ni waktu untuk kau fokus dekat diri kau, fizikal kau punya mental, belajar benda baru, get new knowledge, explore dengan macam-macam benda, kawan dengan macam-macam orang. Kalau kau tak tahu nak kawan dengan siapa, mari datang secret group Wise Talent, ada link kat bawah. Kenal dengan macam-macam orang. So lepas tu, apa kau kena nak buat? So financial, so kita kena kerja keras. Dalam masa yang sama, kita kena tahu macam mana nak uruskan duit. Saya bagi korang fundamental simple je. Mana-mana duit yang masuk dalam poket kau, nama dia asset. Apa-apa yang buat duit keluar, nama dia liability. So dalam kau punya financial, kau make sure duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. So kau kena ingat, kau punya priority sekarang ni, kalau kau nak menggunakan duit tu, make sure ke arah perkara yang boleh menjadikan ia duit lagi. So saya cakap hari ni sebab apa? Zaman sekarang ni ada terlalu banyak platform, ada terlalu banyak peluang yang mana kau boleh gunakan duit tu untuk mencipta duit lagi. Sebab apa? Goal dia macam ni guys. Kalau kita tengok dulu, kita didoktrin minda kita bahawa kita akan pencen, akan nikmati hidup ketika umur kita 60 tahun. Betul tak? Saya tak cakap salah, tapi saya nak bagi tahu korang bahawa ada option lain. Sebab dulu kita tak tahu. Kita rasa ikut sistem ni adalah the only way. Sebenarnya ada jalan lain. Based on pengalaman saya. So apa saya buat? Alhamdulillah, waktu remaja saya fokus gunakan energi saya ke tempat yang betul. Macam saya cakap dari exercise, belajar benda baru, jumpa orang baru. Kedua, next phase dalam hidup saya belajar macam mana nak make more money, explore sebanyak mungkin duit, dan belajar macam mana nak menguruskan aliran tunai. Dan benda ni kau kena faham, it takes time. Dia bukan dalam 3-4 tahun pertama kau dah terus sukses, tak.
dia mengambil masa yang sama. Cuma kemungkinan besar bila kita plan betul-betul kita punya kehidupan dari segi financial, dari segi physical, dari segi kita punya mental, so kita tak perlulah ikut sistem yang diorang create ni supaya kita akan nikmati hidup ketika umur 60. So kalau kau plan betul-betul, walaupun kau kerja makan gaji, bila kepala otak kau fikir macam mana nak tambah income, secara automatik engkau akan mencari-cari jalan macam mana nak terlibat dengan buat bisnes ataupun buat extra money. Dia automatik. Jadi kau kena selalu fikir macam mana aku nak tambah income. Sebab lagi satu, kita kena reset satu benda yang selalu ditanam dalam masyarakat kita, iaitu kena jimat dan simpan. Saya tak cakap jimat dan simpan ni salah. Cuma jimat dan simpan ni, kalau kita tengok dari segi aktiviti dia more defensif. Jimat, dapat gaji, jimat duit tu, lepas tu simpan. Dan kalau korang tahu, dalam keadaan ekonomi duit kertas hari ni, dengan inflasi 1%, 2%, so sebenarnya apa yang kita simpan tu silap makin lama makin susut nilai dia. Jadi goal dia ialah how to earn more. Macam mana aku nak tambah income? The only way untuk survive dalam ekonomi inflasi ni adalah kena tambah income. Okay? Jadi bila kau punya combination ni guys, combination, sebab tu kadang-kadang saya tengok orang dia nak tambah income tapi dia tak jaga fizikal dia, tak jaga makan, apa akan jadi? Susah fokus, susah konsisten, susah nak semangat. So macam mana dalam keadaan dia nak make more money, nak sukses on the financial dalam kerjaya, macam mana nak achieve benda tu kalau dia fizikal dia tak mampu nak tampung dia punya goal? Kau faham tak? Jadi benda-benda ni yang jarang orang cakap. Kita tak boleh cakap kat orang, kau kena semangat, tak boleh cakap macam tu. Kita kena bagi tahu dia how. Jadi hari ni bersoya bibir saya bagi tahu, nak tak nak kita kena start dengan benda yang kita ada. Ni yang memang tak perasan. Apa yang kita ada? Fizikal kita. Yang tak ada apa? Duit. So start dengan develop kita punya fizikal. Exercise, jaga diri, jaga makan. So bila otak kita mula positif, kita ada control dekat kita punya mental, ada control dekat kita punya vision, kita punya mission. Bila kita dapat satu peluang, kita lebih mudah untuk execute dan lebih mudah untuk kita berjaya. Dan bila kita plan betul-betul kehidupan kita, kemungkinan besar kita tak perlu ambil program yang diorang create dalam kepala otak kita, iaitu kita kena pension umur 60 tahun. Kita boleh pension umur 40, umur 45, kerana daripada awal sekarang ni, umur 20-an ni, korang dah faham dah macam mana, apa nak kena buat, apa plan dan strategi. Kau tahu kenapa ramai orang dekat luar sana, kalau korang tanya diri korang sendiri, kenapa aku tak jadi apa-apa kepada dia orang yang tak ada apa. Dan kita tengok dalam masyarakat, orang cakap orang yang tak ada apa-apa ni orang gagal. Orang yang tak jadi apa-apa ni, kalau kita tengok dari segi konsep, mereka ni adalah orang yang berjaya. Berjaya apa? Berjaya menjadi sesuatu yang dia nak, iaitu tak tahu nak jadi apa. Jangan buang masa. Mulai hari ni, repair semua benda. Start daripada korang punya fizikal dulu. Keluarkan benda-benda nonsense daripada kepala otak korang. Baru korang akan mula stabil korang punya emotion. Next, bila kau nak cari peluang untuk tambah income tu, dia lebih mudah guys. Percaya je kat saya, ni based on experience dalam hidup. Sebab apa? Bila saya start jumpa peluang jual barang tepi jalan, saya tak ada masalah untuk urus diri saya. Sebab saya alhamdulillah berpeluang melalui fasa dihenyak fizikal, jantung, pernafasan saya, mental saya. So saya dapati hikmah dia, kenapa Allah set perjalanan hidup saya jadi atlet tu. So bila saya fikir lebih mendalam, sebenarnya persediaan untuk saya, sebab tu saya ada teori. Another level of self control, bila seseorang tu berjaya menguruskan diri dia dengan cemerlang, dia punya byproduct ataupun end result dia secara sekaligus, dia punya result dia akan cenderung untuk jadi entrepreneur, untuk jadi businessman. Sebab apa? Sebab dia tahu dengan kebolehan dan kemampuan diri dia, dengan segala apa yang dia boleh execute terhadap diri dia, dah tak ada masalah untuk orang lain nak push dia. Dia tahu bila ada peluang, dia boleh nyak sampai lunyai and make the money. Apa lagi? Henyak!